Para pelajar bertanya, Abu Anah menjawab setakat ilmu yang dia ada. Jangan tanya lebih-lebih kan. Tanya lebih tak nak buat apa saya, di luar kemampuan, di luar di luar batas kemampuan, itu saya tak akan jawab. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang biasanya kita hantar awal soalan ni, jangan hantar lewat-lewat. Dan mengikut etika bersoal. Etika bersoal, sepatutnya orang yang tanya soalan tu dia tulis nama kat bawah tu. Baru kita senang nak tanya puan ke tuan. Kadang-kadang saya kata tuan, rupa-rupanya puan. Jadi susah. Baik, tanda ni pelajar-pelajar. Yang pertama, soalan yang pertama. Ana tengok, saya dapati ada sebahagian pelajar kita. Pelajar kita ni, dia tulis Barakallah dengan Q. Barakallah. Salah itu. Kita kena belajarlah. Bukan dengan Q, dengan K. Kaf, dengan K. Barakallah. Yang mana boleh tulis itu, tolong tulis. Biar pelajar kita ni lepas pada ni tak buat lagi kesalahan yang sama. Barakallah maknanya Allah Ta'ala beri berkat kebaikan kepada Tuhan sebab telah buat baik kepada kami. Ikulah buat baik dengan ilmu ke, dengan beri apa-apa saja pun, itu dia panggil buat baik. Kalau tulis barakah tu dengan makna kilat. Barqun, kilat. Allah Ta'ala kilatkan awak. Bahaya ni. Jangan main. Kesalahan tu satu huruf je, tapi dia punya kesan besar. Macam satu lagi kesilapan, tapi kesilapan teknikal. Contohnya jazakallahu khairah. Kita tulis jazakallah, Allah Ta'ala balas awak. Memang kita niat balas tu benda baik kan, tetapi boleh dipaham benda lain. Balas apa? Baik tak boleh, tak baik pun boleh. Maka kita lengkapkan ayat. Dia panggil ayat biar sempurna. Dalam bahasa Malaysia pun ayat tu kena sempurna. Apa dia ayat? Jazakallahu khaira. Yang perempuan jazakillahu khaira. Jadi kalau kita nak tulis barakallahu fiki, Allah Ta'ala beri berkat padamu. Jangan tulis dengan Q, barakah. Jadi Allah Ta'ala bagi kilat pada awak, mati kawan tu. Baik, maaf saya tegur sebab saya nak bagi ilmu kepada pelajar-pelajar kita. Bagi ilmu. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ganjaran pahala kuliah online. Ada jemaah, dia kata kita sekarang ikut kuliah online sebab PKP. Nanti selepas PKP kan, kita kena pergi masjid. Macam mana kita nak ikuti kuliah yang telah kita ikuti setahun lebih dah ni ikut kuliah ni, macam mana? Dan apa bezanya kuliah di masjid dengan kuliah di online? Jawabnya, dua-dua tu ilmu, tetapi majlis ilmu berbeza. Sebab itulah kelebihan kita duduk di masjid. Allah SWT akan beri kepada kita 4 pahala. Siapa dia duduk dalam majlis ilmu di masjid, ada 4 ganjaran. Allah Ta'ala, majlis kita diberkati, dihadiri oleh para malaikat, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, turunnya ketenangan, dan juga akan nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Habis macam mana saya nak buat? Tak tahulah. Kalau betul tip saya ni boleh dipakai, kalau tidak jangan diambil. Anak kata bawa je handphone selepas solat subuh ke, selepas solat maghrib ke. Kalau kita nak ikut pengajian kita, contohnya di masjid di surau kita ni ustaz ngajar kita lain, tapi kita nak ikut kuliah yang kita ada, jadi kita pakai dalam telinga kita. Jangan pasang kuat-kuat, pakai dalam telinga. Sembunyi-sembunyi duduk balik tiang mana-mana, jangan duduk depan ustaz, duduk kat tiang-tiang hujung-hujung sikit. Kita dengar kuliah online, tapi kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah dua-dua dapat. Saya kata insya-Allah, hadza mazhabul jama'. Ini mazhab jama'.
Di antara duduk dalam majlis ilmu di masjid dan mengikuti kuliah pengajian yang bersiri yang telah kita ikuti. Wallahu a'lam. Jangan bimbang, kita boleh buat. Soalan lagi, soalan yang saya tak sempat semalam, iaitulah tentang solat jenazah. Kita dah sebut dah. Kita ada ulama mengatakan tempoh dia tak lebih daripada sebulan. Boleh tak solat jenazah dikubur secara individu? Tak ada masalah. Kita pergi solat seorang-seorang. Boleh je buat. Dan ada ziarah kubur yang syar'i, iaitulah Nabi kita ajar kita pergi kubur, kita yang pertama sekali beri salam kepada ahli kubur. Kemudian kita berdoakan keselamatan, kebahagiaan, maghfirah untuk mereka. Jangan pergi minta doa dengan mereka, kita doa untuk mereka, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sampah-sampah rumput boleh tak boleh kita buang? Naam, tidak jadi masalah. Saya dah terang dalam satu video tentang masalah ini. Isu duit simpanan kita yang layak keluar zakat 2.5%. Tapi kita ambil duit lain. Ambil duit lain, duit asing, duit lain tu di mana duit yang asing. Keluarkan zakat, tak ada masalah. Yang pentingnya zakat ni ada dua perkara. Yang pertama nisab. Nisab maknanya kadar minima kena zakat. Bila sampai ke kadar minima, maka yang maksimal sampai 10 juta kena belakalah tu. Kemudian haul, tempoh matang dia tu, pusingan setahun harta tu sudah cukup. Kita nak ambil duit mana kita nak bayar, tidak jadi masalah itu. Tidak jadi masalah. Baik. Kita nak bagi zakat kepada keluarga kita, jawabnya keluarga yang bukan di bawah tanggungan kita, adik-beradik kita ke orang-orang yang miskin di kalangan kita, boleh kita beri, tapi tak boleh kita beri kepada al-usul wal furu', anak, cucu dan juga usul. Apa dia usul? Tok nenek kita, tak boleh. Baiklah para jemaah sekalian. Saya nak jawab pendek-pendek sebab soalan kita banyak hari ni. Nak tengok panjang, tengok dalam YouTube, cari bab zakat. Saya dah mengajar 2 kitab Mestikah Hadis full bab zakat, dan juga kitab Fiqh Manhaji juga sudah khatam. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya berkaitan dengan solat tasbih. Adakah solat tasbih merupakan solat yang dianjurkan? Saya kata solat tasbih ni di antara solat yang khilaf ulama. Khilaf ulama hadis besar khilaf. Ada yang mengatakan solat tasbih ni sabit dengan sanad yang boleh diterima, hadis hadis Abbas, ya ammi ya Abbas tu boleh diterima. Ada sebahagian ulama mengingkari. Dia kata tak boleh, hadis ni pelik, tak boleh diterima. Mana bagi ana rasa kita lebih terbuka dalam masalah ini. Bagi orang nak buat, buat. Bagi orang tak nak buat kerana hadis itu tidak sahih, bagi penilaian sebahagian ulama, kita mengatakan tidak perlu buat. Cuma kena ingat, hadis solat tasbih bukan satu solat yang dianjurkan berjamaah sebagaimana solat tarawih, solat tarawih, solat istisqa, solat gerhana. Itu solat yang dianjurkan berjamaah. Dia tidak masuk dalam berjamaah, kita boleh buat seorang-seorang. Dia kata kalau buat seorang tak jadi ustaz. Kenapa tak jadi pulanya? Jadi. Kan? Tasbih dia 300 kali, kalau terlebih taklah kena bayar dam. Baik. Isu nak menegur ibu sendiri bila sakit tak mau solat, saya rasa ini banyak kali dah saya dapat soalan seperti ini. Nak tegur ibu ni payah, tuan-tuan dan puan-puan, sebab mak dia. Kecuali Sulaiman tegur Nabi Daud, boleh. Kita nak tegur mak kita bukan semudah. Maka kena guna pendekatan psikologi. Psikologi. Contohnya, kita beri kasih sayang. Mak, dah masuk ni waktu zuhur. Dia kata mak ni tubuh tak apa, bersih ni, kencing. Tak apa mak mai. Saya pimpin mak pergi ke tanda, kita ambil wudukkan dia, kita pakaikan baju. Beri dengan penuh kasih sayang, insya-Allah. Tapi kalau awak pergi tengking, mak, dah masuk waktu ni. Tua-tua nak mampus tak mau solat. Terbanglah apa ada kat tangan dia, jangan. Itu satu. Kita beri dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, kita guna pendekatan lain. Siapakah dalam kampung kita ni ustazah yang dia hormat? Kita jemput ustazah, bisik dengan dia masalah, biar ustazah pergi ziarah mak kita,
kemudian nasihat. Pernah seorang ni murid kita lah, murid mana ni, Alamaya ni, dia minta saya buat video pendek nak tegur ibu dia. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan tengok dalam YouTube ada, dalam Facebook pun ada. Jadi dia pergi bawa video ni, dia tanya, "Mak, Ustaz Abu Anas tu mak selalu ada ke dengar ceramah dia?" Oh, dia kata dengar. Dulu-dulu masa mak sihat dulu selalu tengok dia dalam TV, tanyalah ustaz kan. Jadi dia kena, maka kita pasang video dia. Tengok mak, tengok video dia ni. Lama mak tak tengok TV. Mudah-mudahan dia boleh. Tapi wallahu alam, itulah usaha kita. Maka kita mengatakan tentang solat tasbih tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam YouTube, ada hurai panjang tentang solat tasbih, kaifiat dia. Yang pertama tentang hadis, khilaf ulama tentang kaifiat cara-cara, dan juga tidak dianjurkan untuk berperdanakan dia. Baik. Soalan yang berikutnya, solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur itu niat lagu mana? Solat sunat ni elok kita buat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita kesempitan masa, boleh kita buat 4 rakaat terus. Boleh. Niat dia saja aku solat qabliyah zuhur 2 rakaat, bagi salam, niat pula 2 rakaat. Niat ni tak ada susah tuan-tuan dan puan-puan. Yang menyusahkan kita je. Buat format tu sehingga susah kita nak solat. Jangan. Baik. Soalan seterusnya, apa pandangan Islam tentang orang yang tidur waktu pagi selepas subuh? Khusus-khususnya anak muda zaman sekarang. Kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu kita nak mendidik masyarakat anak muda. Lepas dia malam dah dia tidur. Bangun subuh pun tak sempat nak tahajud. Mak dia kejut kuat-kuat. Bila bangun lepas solat subuh, tidur pula. Kita kata inilah pembaziran yang besar yang berlaku dalam dunia hari ini. Pembaziran masa. Kita tak rasa pembazir. Membazir masa tu. Lepas subuh ni, tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya di sinilah waktu kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lepas subuh dia duduk di masjid sampai naik matahari, sampai syuruk. Nabi kita zikir waktu pagi. Habis dia zikir, Nabi bertanya khabar sahabat-sahabat. Macam kita juga, kalau kita ada tazkirah, kita zikir pagi dulu, baca buku zikir pagi petang, yang di antara buku yang saya usahakan dah ada ni, buku zikir pagi petang, baca. Buku dalam perisai Muslim pun sudah ada, baca. Habis tu kalau kita rasa ada lagi masa lain, kita boleh tanya-tanya khabar, berbincang. Sepatutnya begitu. Selepas naik waktu syuruk 15 minit, kita solat 2 rakaat, baru kita balik. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya al-barakatu fil bukur, keberkatan hidup itu pada waktu pagi. Jadi janganlah tidur rugi masa. Tapi sudah jadi satu trend, satu budaya budak-budak hari ini menjadikan waktu tidur dia bersambung. Dia bangun solat subuh, tidur balik. Ini pembaziran yang cukup dahsyat di zaman kita hari ini. Baik, kalau kita makan makanan orang bagi, bagaimana cara yang sepatutnya? Ini ingat ni. Eloknya para jemaah sekalian, bila kita pergi rumah orang, kita akan makan kan? Kita akan makan. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan. Menganjurkan apa dia? Bila kita makan, kita doakan kepada Tuhan yang beri makan kepada kita tanpa dia minta. Di antara doanya ada ni. Dalam kitab Perisai Muslim ni sudah ada. Sama ada Perisai Muslim yang berbentuk dalam handphone pun ada, dalam buku yang bercetak ni pun ada. Solat doa makan. Doa selepas makan. Doa makan di rumah orang. Di antaranya kita kena doa. Tengok, doanya Nabi kita ajar, kita baca. Lepas kita makan, kita kata Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah rezeki makanan yang banyak, yang baik kepada orang yang beri makan kepada saya, dan berilah minuman yang baik kepada orang yang beri saya minum. Tengok di aplikasi Perisai Muslim, bacaan nombor 70 dan juga nombor 69, muka surat 176. 176. Menarik ni tuan-tuan, kena pakat baca belakang.
Nak makan baca bismillah ya. Lepas makan kita baca Allah alhamdulillahi at'amani hadza wa razaqani Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi ada bacaan ni. Sepatutnya begitu. Ni kita dak sampai tuan rumah kena minta, "Syekh, tolong doakan." Syekh, tolong doakan. Kenapa sampai kena minta-minta doa ni? Kita sendirilah pandai-pandai bila pergi rumah orang. Jangan pula malas nak berdoa kepada tuan rumah. Baik. Apa lagi soalan ni? Soalan ni banyak. Kita janji 10 minit dah lebih ni, boleh tunggu ke ni? Allahu Akbar. Mana lagi? Jadi kita pergi makan rumah orang. Kalau puasa sunat hari Isnin, bulan Syawal, hari putih. Macam mana nak niat? Niat satu je. Saja aku puasa 6 Syawal. Duduk di mana? Duduk pada hari Isnin. Hari Isnin mana? Hari Isnin, hari putih. Maka 3 tu cantum sekali. Alhamdulillah. Kalau kita niat qada pun niat qada je, jangan niat hari putih. Satu je niat. Soalan yang seterusnya, baca Yasin saat pagi. Allah permudahkan urusan hari itu. Istiqamah baca malam ialah mati syahid. Kita tidak akan tinggal lagi baca Yasin pagi malam. Doakan wabak melanda. Dan ada pula kelebihan baca Yasin duha pula. Macam-macam rekaan manusia atas dunia gini. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, Yasin itu salah satu daripada surah Al-Quran yang 114 surah, termasuklah surah Yasin. Dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Tetapi format-format Yasin yang dibuat seperti orang buat hari ini tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Sebab itu saya kata, pagi-pagi lepas solat subuh kita zikir lepas solat, kemudian kita sambung dengan zikir pagi. Habis zikir pagi, kita baca Quran. Baca Quran, baca daripada awal, jangan duk pilih-pilih surah, kecuali beberapa surah yang memang disebut oleh Nabi SAW kita baca pada waktu pagi ke malam. Macam pagi Jumaat baca Alif Lam Mim Sajadah dengan Hal Ata 'alal Insan. Pagi-pagi kita diminta baca ayat kursi, baca Amanar Rasul, baca 3 Qul. Jadi kita buatlah yang ikut sunnah para jemaah sekalian. Ili ikut sunnah ni hati tenang. Ni macam-macam cerita. Kemudian dia pula arah tu. Di akhir cerita dia, sekian sahaja yang dapat saya kongsikan. Jangan lupa share. Abu Anas kata, jangan di-share benda yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Jangan share. Rugi. Duduk cerita benda pelik-pelik. Hak sunnah ada, kita tinggal. Ni orang yang duduk sebar. Untuk hilangkan COVID, baca ayat tu, baca ayat ni, baca... tuan-tuan dan puan-puan, hadis Nabi sudah jelas. Ayat pagar diri, baca waktu pagi, baca waktu petang. Baca sewaktu kita nak keluar rumah, waktu kita berhenti di mana-mana tempat. Abaikan semua ini, pergi ambil risalah-risalah, poster-poster yang dibuat oleh tok-syekh, kemudian yang tidak ada sandaran daripada Nabi, semata-mata nak hilangkan COVID. Kita kata macam mana kita nak hilangkan COVID dalam keadaan kita dah buat benda yang pelik-pelik. Baik, soalan yang seterusnya. Apakah hukum jemaah yang selalu buat bising, mungkin tak sengaja di surau masjid sebelum nak solat? Contohnya bila nak solat, campak kunci atas lantai, campak handphone. Handphone jangan campak kuat, pecah wallet, beg duit ni, dompet. Sehingga imam pun berpaling tengok, crying bunyi apa ni? Saya pun heran, bila nak solat, ada orang ni keluar semua dalam poket dia. Beg duit, dompet dia keluar, dia letak atas lantai. Kenapa? Kan dah orang lalu pula kita, macam ada orang nak curi barang aku, letak dalam poket lah. Kenapa? Apa pula? Ke ada mazhab lain yang mengatakan duit-duit yang kita pegang itu najis? Itu waswah nama dia. Tak payah tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat bising-bising macam ni. Letak je dalam poket masing-masing. Kecuali kita menganggap bahawa duit itu kotor, najis, kita takut kita solat menanggung najis. Tapi hati-hati, nanti orang kita tak sujud, orang angkat punya pik kita, itu masalah. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, soalan seterusnya, bagaimana orang yang lupa bayar zakat fitrah di bulan puasa? Jawabnya, dia kena bayar sekarang, qada balik, dan dia kena istighfar dan bertaubat kerana kecuaian dia tak bayar zakat. Bila dia cuai tak bayar zakat, dia kena bayar sekarang, dan dia kena istighfar, dan dia minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla di atas kelalaian dia. Bagaimana cara nak istikhlaf, mengganti imam dalam solat ketika imam batal solat? Mudah je, tak ada masalah pun. Contohnya, sebab itu di antara etika adab
solat jemaah yang duduk belakang imam mesti ulin nuha wal ahlam. Orang dewasa yang ada ilmu. Sebab bila imam salah, dia boleh tegur. Bila imam batal solat, imam akan keluar, kita yang belakangnya akan naik duduk tempat imam. Tak payah beritahu makmum, "Mum, saya imam sekarang." La, kita naik je. Kita niat jadi imam, terus ya, sambung. Tidak ada yang susah, itu dia panggil istikhlaf, ganti. Panjang pula ni. Saya bangun malam, saya solat qada satu solat fardu. Kemudian saya solat tahajud. Rakaat pertama saya baca satu surah dan 100 kali qul huwallah. Rakaat yang kedua saya baca satu surah Fatihah, satu surah dan 30 kali qul huwallah. Macam mana? Kita kata boleh, tidak jadi masalah. Nak ulang balik satu surah, nak ulang sampai subuh pun boleh. Cuma kalau kita perbanyakkan rakaat tu bagus lagi. Daripada 2 rakaat jadi 20 rakaat. Saya solat hajat, solatlah. Kemudian solat witir, di akhir dekat nak sebut solat witir 2 rakaat dan diikuti dengan 1 rakaat, betul dah tu. Boleh. Tidak jadi masalah. Ada orang ni dia tak Quran kat depan. 2 cara boleh, sama ada kita tak Quran depan ataupun kita ulang surah, la haraja, tidak menjadi masalah insya-Allah. Saya pernah dengar ada tok guru kata sebahagian wali ni tidak nampak, kecuali orang wali juga. Dia nak ulah cerita yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi baru ni. Khidir mula-mula sampai di batu tu dia tak nampak Khidir. Nabi Musa tak nampak Khidir. Sehinggalah dia pergi, ikan dia hidup, dia pergi jauh, pusing balik. Jadi adakah kita nak kata Musa bukan wali? Jangan main. Jadi wallahu alam, dia panggil kita dalam mazhab Ahlus Sunnah ni karamatul auliya ada. Wali tu Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada orang tertentu ada, tapi janganlah dia buat benda yang menyalahi syarak. Melaratkan dia kata oleh kerana saya ni wali, saya tak payah solat lagi. La. Saya tak payah ikut syariat lagi, boleh salah laki-laki perempuan, kita kata la. Apa lagi? Ajaran yang pelik-pelik, jangan. Wali setara mana pun dia kena ikut syariat. Ada kesyarat sujud tilawah tutup aurat serta ada wudu. Majoriti ulama mensyaratkan demikian. Majoriti ulama mensyaratkan bahawa orang yang nak sujud tilawah, nak sujud syukur, syukur ni kena ada wudu. Sebab dia kata dia termasuk solat. Cuma saya kata, anak kata benda ni majoriti ulama lah, termasuk mazhab 4 ni mengatakan boleh, tapi ada pandangan yang dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Umar. Pernah Ibnu Umar dia sujud tanpa wudu, dan ada juga ulama lain yang mengatakan oleh kerana sujud je bukan solat, jadi tidak perlu kepada syarat-syarat yang tersebut. Jadi benda ni khilaf. Seeloknya kita kata, sebaik-baiknya kita buat apa? Kita ada wudu, kita tutup aurat, itu yang terbaik. Tapi kalau kita dah kelang kabut, kita duk baca Quran tak masa sujud lah. Atau kita tengah duduk siap-siap rumah, tiba-tiba anak call, "Ibu, saya dah dapat dah keputusan terbaik peperiksaan." Ibu dia letak dia punya alat, dia sujud syukur, boleh insya-Allah. Tidak menjadi masalah. Timbul lagi perbincangan tentang alam kubur yang kita bincang dalam kitab kita. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pagi petang. Timbul lagi soalan, surah Ghafir ayat 46. Dalam konteks sekarang ni Fir'aun belum dikuburkan. Katanya ramai lagi lah orang-orang yang tidak dikuburkan. Macam mana kita nak faham? Kita nak faham dalam masalah ini bagaimana? Jawab dianya, para ulama Islam, ulama akidah, ulama Ahlus Sunnah mengatakan asalnya dia punya azab kubur ni di atas ruh. Di atas ruh. Dan ada juga yang mengatakan ruh dengan jasadnya sekali. Kalau tak ada jasad pun ruh kena. Sebab itu Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tanda kata-kata Nawawi, la yamna', tidak ada halangan untuk soal munkar nakir dan azab kubur kalau mayat itu sudah hancur ataupun kena bom, hancur lebur mayat.
ataupun dimakan oleh binatang, serigala, ditelan oleh ikan, ataupun zaman kita hari ni hancurlah, kena bom ke kena apa, tenggelam dalam laut, tak masuk dalam kubur. Sebab sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah taala, maknanya roh dia tu tetap kena walaupun dia tak masuk kubur. Dan Allah Taala berkuasa untuk hidup balik manusia ni. Allah Taala kuasa itu hidup balik. Roh dia masuk mencari jasad dia di mana dan dia kena azab. Kita kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau nak tengok panjang, tengok dalam bab perbincangan tentang azab kubur dalam kitab saya dah syarah kitab Mustikah Hadis. Mustikah Hadis di Masjid Negara ataupun di tempat kita ni, insya-Allah. Ada lagi soalan tentang kelebihan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, saya dah sebutkan surah Baqarah tu sendiri, dia mempunyai kelebihan dia. Siapa dia baca surah Baqarah, dalam rumah dia jin tak masuk, syaitan tak kacau. Ada hadis khas, nama dia hadis Zahrawaini. Zahrawaini, Nabi daripada Abi Umamah Al-Bahili, hadis ni sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Nabi kata apa? Iqra'u Al-Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran ini akan memberi syafaat kepada orang yang baca dia pada hari kiamat. Iqra'u Zahrawaini. Bacalah dua yang comel ni. Apa dia? Baqarah dan Ali Imran. Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Dia Baqarah Ali Imran hari kiamat esok dia jadi payung. Payung yang meneduh kita. Ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan, ataupun macam burung yang duduk atas kepala kita, kan, yang berhujah untuk membela kita. Bacalah dua surah ini. Masya-Allah, kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah. Siapa dia ambil Baqarah itu berkat, dan dia tidak akan, siapa dia meninggalkan Baqarah dia akan menyesal. Wala tastati'uhal batalah, alias sihir tak mampu nak goyang, nak ganyang kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Baik, ada lagi soalan yang nak habis dah kita ni. Saya ringkas-ringkas dah, tuan-tuan. Kalau nak panjang tengok dalam YouTube saya. Tentang akikah. Orang yang tidak diakikahkan oleh mak ayah dia. Bila dia besar, mak dia kata, maaf lah bang, Alung, mak dulu tak ada duit masa beranak kamu. Jadi mak ingat, ataupun ayah ingat, ayah belum akikahkan kau lagi. Allahu Akbar, sedihnya dia. Maka kata di para ulama, akikah tu sunnah muakkadah. Jadi kalau patutnya bapa yang mengakikahkan anak, itu tanggungjawab bapa. Tapi kalau bapa tak buat, ada setengah ulama kata gugurlah hak budak tu. Jadi tak ada apa, senyap gitu. Tapi Al-Ata dan Hasan Al-Basri kata ya'uq an nafsihi, hendaklah dia akikahkan diri dia sendiri. Akikahkan untuk diri dia sendiri, sebab terdapat dalam hadis sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da bi'satihi. Jadi sabit dalam hadis bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahkan diri dia sendiri bila setelah dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Taala bangkit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi kita telah mengakikahkan dirinya sendiri. Kita kata alhamdulillah. Dirinya sendiri Nabi kita akikahkan dia. Dan ada pun ni banyak ni soalan tentang selawat tafrijiyah, selawat nariyah. Saya ringkas begini je para jemaah sekalian. Selawat adalah ibadat. Nabi SAW sendiri pernah ditanya oleh beberapa orang sahabat, kaifa nusalli alaika? Bagaimana kami nak selawat? Bagaimana kami nak selawat? Maka Nabi kita ajak, qulu, kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada beberapa lafaz selawat yang sahih dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka itulah selawat yang paling afdal yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Ini saya tulis dalam buku Zikir Pagi Petang ni, ada di nota kaki. Ibn Hajar kata, setelah kita teliti bahawa banyaknya
riwayat yang menyebut Nabi kita kata qulu, kamu kata Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke akhir, maka Ibnu Hajar buat kesimpulan bahawa selawat yang paling afdal, yang paling baik, selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat-selawat yang lain, salahkah kita selawat lain bukan daripada Nabi? Para ulama kata tidak salah, tetapi kalaulah dalam lapak selawat itu mengandungi unsur-unsur ghulu, melampau puji Nabi, ataupun meminta-minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan minta dengan Allah, ataupun Nabi mampu melepaskan kesusahan, bencana, maka ini dia panggil mahzur, ada masalah di situ. Sebab itu eloknya kalau nak beramal, tuan-tuan dan puan-puan, beramal dengan sunnah yang sahihah, selawat yang keluar daripada mulut Nabi. Ibnu Hajar kata bila paling afdal selawat itu, kenapa? Sebab bila sahabat minta, Nabi tak akan ajar kecuali yang terbaik untuk dia dan untuk sahabat. Tiba-tiba kita tak suka yang ni. Sekali orang keluar, saya tengok ada poster orang perempuan tu tulis, dulu saya susah, bila suami saya baca selawat ni, dah senang sekarang ni. Habis pakai duk share yang tu. Habis yang Nabi kita ajar tu kepada para sahabat tu macam tak ada nilai, tak ada harga. Maka eloklah kita kembali kepada kita. Tamatlah perbincangan. Saya ambil soalan ini daripada apa yang dia telah dihantar melalui WhatsApp, nombor yang telah ditulis di grup kita ni. Alhamdulillah, yang dalam Facebook tu saya tak sempat nak tengok sebab Facebook dia berjalan. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa lagi. Mana hadis yang Nabi kita akikah tadi? Ada ulama mengatakan tidak sabit, tapi ada sebahagian mengatakan sabata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Baiklah para jemaah sekalian, kerana itu dia jadi khilaf. Jadi khilaf ulama tentang masalah kita nak akikah sendiri, tapi eloklah sebagaimana kata sebagai ulama tu, elok kita akikahkan diri kita sendiri. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi tafsir kita pada siri besok. Adapun soal jawab, saya tak jamin untuk kita berterusan setiap minggu, tapi kalau ada kelapangan, ana akan buka ruang untuk bersoal jawab. Kalau waktu kita sibuk, ada kelas pengajian contohnya di kolej, maka ketika itu kita tangguh dululah. Wallahu alam. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube dalam siri-siri video pendek, koleksi video pendek hukum hakam. Bab solat ada, bab zakat ada, bab puasa ada, bab keluarga ada. Mudah-mudahan ada manfaat dan mendapat jawapannya di situ. Oleh kerana kita ni hidup di zaman segera, semua benda nak segera. Tanya ustaz, nak suruh ustaz jawab segera, carilah sendiri. Dalam YouTube itu pun sudah ada jawapannya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.